Pada usia yang sekarang ini, anda fokus juga kepada anda punya emotional intelligence, kekuatan hati anda, emosi anda, hati pada usia yang... Assalamualaikum dan selamat kembali ke YouTube channel kita. Tahniah sekali lagi kepada semua SPM Champions, SPM Leavers. Anda baru saja dapat keputusan anda, betul? Dan saya rasa sekarang ni pun macam-macam anda terfikir dalam anda punya minda anda have mixed feelings and what not. Dan at this time juga anda dapat macam-macam pendapat daripada anda punya parents, adik-beradik, kawan-kawan dan sebagainya. But then, it's all about you. Anda sendiri yang anda kena fikir dan buat keputusan, betul? But then of course anda macam confused, macam-macam soalan. Contoh selepas ni, patutkah aku sambung belajar ke? Patut aku kerja terus ke? Ataupun patut aku terus kahwin? Mana satu? Right. But then soalan yang paling besar yang saya nak tackle dalam video kali ini adalah berkenaan dengan pada usia anda sekarang 17-18 and what to be done next. Dalam 5 tahun, 10 tahun akan datang, apa yang anda patut lakukan? Ya, to be completely honest, usia anda sekarang ini adalah usia premium. Anda tanyalah rakan-rakan ataupun anda punya senior, mak ayah, pakcik makcik yang umur dah 30-an, 40-an. Saya pun dah sekarang berapa? Ada 25 no? Tak adalah. Saya sekarang dah 35. So bila saya ingat balik kembali zaman-zaman lepas SPM dan sampai 30 apa semua tu, itu sangat momen-momen yang sangat special. So tujuan video kali ini saya buat untuk saya pastikan adik-adik yang sangat saya banggakan ini, anda adalah future leaders. Tugas saya sebagai pensyarah, sebagai konsultan juga, sebagai senior abang anda, pakcik anda, untuk pastikan anda jadi lebih hebat dan lebih wiser and better. Sebab zaman anda sekarang dan akan datang akan lebih mencabar, dan saya rasa bertanggungjawab sangat untuk pastikan anda akan terus kekal hebat dan sihat, physical dan mental. Sekarang mental illness, mental health sangat critical. So that is why saya buat video ini untuk anda. Okay, baik adik-adik, sedikit konteks berkenaan dengan pengalaman saya sendiri selepas saya habis belajar, untuk anda faham tentang kenapa saya come up with this advice, tips and tricks. Ya, baiklah, saya bawa anda kembali ke zaman saya baru habis SPM. Tahun 2004 saya baru habis SPM. Right, masa tu dekat MRSM Jasin. Sekarang panggil MRSM Tunggal Fababa. So masa tu alhamdulillah saya dapat result yang bagus, alhamdulillah. But then ada satu result saya sangkut yang mana menyebabkan saya tak boleh sambung belajar ke luar negara. Masa tu memang saya dah fokus kepada nak sambung belajar. Sebab masa tu environment saya memang macam tu. Zaman sekarang lain, nanti saya akan explain. So saya tak dapat ke luar negara. Masa tu saya nak keluar negara sangat sebab saya inspired daripada saya punya senior yang turun ke MRSM Jasin masa tu, bagi macam-macam motivational talks and what not. Saya rasa like, aku nak pergi sambung belajar dekat overseas, aku nak pergi sana nak improve bahasa Inggeris aku. But then degree saya tak dapat ke overseas, masters pun saya tak dapat ke overseas. But alhamdulillah untuk PhD saya dihantar oleh Allah SWT. Rezeki saya dapat ke Oxford University, United Kingdom, dengan beasiswa yang terulung negara, beasiswa yang di-Pertuan Agong. Apa yang saya nak cerita dekat anda dekat sini, konteksnya adalah, walaupun zaman saya masa tu memang nampak agak linear daripada degree, masters terus ke PhD, tapi selepas saya habis PhD, saya balik ke Malaysia 2017. Saya masa tu saya dah start explore balik saya punya option selepas saya habis PhD. Walaupun ada orang kata macam like, come on Nazri, kau dah ada PhD, kau kerja pensyarah and that's it. But then saya ada, because of saya punya pengalaman dekat luar negara itu, saya travel banyak negara, saya jumpa ramai orang, saya baca banyak buku, saya pergi banyak debates masa dekat Oxford tu. Minda saya terbuka sedikit, terbuka banyak sebenarnya. And that's why saya rasa macam penting untuk saya bawa all those experiences, buku dan pengalaman saya ke dalam video kali ini. Nak pastikan bahawa anda semua jangan repeat the same mistake dan kecemerlangan saya. Kalau boleh anda follow lah, but make it your own, ya. Baik, kita mulakan dengan nasihat yang pertama. Nasihat pertama ini saya dapat daripada buku yang ini. Saya suka sangat buku ini yang bertajuk The Startup of You. Penulis dia adalah co-founder and chairman of LinkedIn. Hopefully by now anda dah tahu apa itu LinkedIn, dan kejap lagi saya akan explain lah. By the way, dalam buku ini dia ada cerita tentang untuk kita menjawab persoalan tentang apa yang kita nak lakukan tentang kehidupan kita berkenaan dengan kita punya career, kerjaya kita. Ada one chapter dalam buku ini, dia cerita tentang developing competitive advantage lah. So ada 3 benda yang kita kena consider sebelum kita decide lepas ni kita nak buat apa. Yang pertama, anda kena tahu assets anda punya kekuatan anda tu fokus dekat situ. Dan penting, kalau nak tahu anda punya kekuatan, bolehlah consider anda buat personality test. Kalau boleh pada zaman usia anda ni, anda buat every 6 months ataupun every year, sebab anda masih lagi dalam zaman audisi ni, memang ada turbulence sedikit, anda punya identity belum lagi develop. So tak apa, teruskan buat personality test, tanya rakan-rakan anda, and always ask back yourself apa yang dekat dengan anda punya core values and your punya belief system lah. Itu yang pertama, asset. Yang kedua, dalam buku ini dia explain, anda kena tahu anda punya, bukan tahu sajalah, anda kena appreciate anda punya dream, anda punya impian-impian. Ada orang kata macam, come on, janganlah nak berangan sangat, back to reality. But trust me, sama masa saya dekat Oxford dulu pun, saya punya supervisor pun suruh saya berangan. Dia kata, Nazri, imagine layan dekat dinding itu, enjoy your crazy ideas. So dalam menentukan anda punya career dan kehidupan anda selepas ini pun, anda perlu raikan
impian anda. Ada sebab kenapa Allah cipta kita mampu untuk bermimpi. So terus enjoy. Anda nak jadi apa? Usahawan, angkasawan, dermawan, budiman, whatever. Teruskan bermimpi. And then untuk tahu adakah mimpi anda itu boleh jadi kenyataan, it comes to the next step, which is step yang ketiga, iaitu market realities. Ini untuk kita tahulah apa yang berlaku dekat dunia realiti sekarang di dunia inilah, Malaysia, dunia tak kisah, ataupun dekat Mars nanti, wallahualam bisawab. Macam mana kita nak tahu apa yang berlaku dekat realiti dunia ini sekarang ini? Ada beberapa tips yang saya boleh kongsi dengan anda lah. First, anda boleh gunalah Google. Tapi Google kita nak goyang mana satu. Saya cadangkan anda pergi dekat LinkedIn juga. Anda pergi dekat LinkedIn, anda cari dekat bahagian job sebagai contoh. Anda berangan tadi anda nak jadi apa? Anda nak jadi AI engineer, anda nak jadi data scientist, anda nak jadi even YouTuber pun, ataupun content creator, influencer. Dekat job bahagian LinkedIn tu, dia ada letak job description. Apa skill-skill yang mereka perlukan, company-company ini perlukan. Skill, degree ke, masters ke, PhD ataupun professional certificate cukup, right? Dekat situ dah akan listkan lah, kalau nak jadi data scientist anda perlu ada statistik punya knowledge, ataupun anda perlukan masters dan PhD. Sebab data scientist perlukan pengalaman dan skill untuk membuat research, membuat penyelidikan. Itu data scientist lah, ikut bergantung pada anda punya impian tadi tu. Okay, dekat LinkedIn tu sangat bagus. Itu yang pertama. Baik, yang kedua, untuk tahu reality, saya cadangkan anda practice this is orang panggil prototype conversation berdasarkan buku Designing Your Life by Bill Burnett and Dave Evan. Ya, penulis buku inilah dia memang cadangkan kita design kehidupan kita. Antaranya adalah nak tahu market reality, kita kena berborak dengan mereka-mereka yang dah jadi lawyer ataupun dah jadi doktor, dah jadi data scientist. Borak dengan mereka untuk tahu mereka punya rutin kehidupan mereka 24 jam, seminggu, sebulan tu, apa diorang punya perjalanan kehidupan mereka lah, cabaran ataupun rewards yang mereka dapat, untuk anda tahu apa yang sebenarnya berlaku on the ground. Saya dulu silap. Saya pernah buat kesilapan yang mana saya macam lupa untuk saya tanya, contoh kalau pensyarah, macam mana tugasan mereka 24 jam, apa mereka buat, apa cabarannya, apa rewardsnya. Kalau jadi consultant pula, apa dia punya perks and dia punya challenges. Kita kena buat SWOT analysis dan kita kena borak dengan mereka. But then alhamdulillah sekarang kita ada YouTube channel pun banyak. Diorang banyak jugalah, sebagai contoh lawyers, data scientist, even flight attendants pun mereka ada buat vlog tentang kehidupan mereka 24 hours, seminggu, sebulan, dalam kehidupan mereka bekerja sebagai with that career lah. So anda boleh tonton dekat YouTube pun bagus juga untuk anda tahu apa yang akan berlaku kalau aku nak jadi macam tu. This is what I should expect. Dan satu lagi saya nak share, kawan saya sendiri ada buat startup dia lah. Dia dulu bekerja dekat World Bank dan ada budak hebat dia ni, Hazim nama dia, MIT graduate, dan dia ada buat satu startup ni yang dipanggil nama Counsel Lab. So dekat apps itu dia memang menghubungkan antara mentor-mentor dan mentee lah untuk mereka ada this kind of prototype conversation. So anda boleh check out these apps ya. Dan untuk tahu juga reality, saya cadangkan anda boleh start buat bisnes sendiri. Oh my god, bila kita start buat bisnes sendiri ni, bisnes ni memang kita tahu kebanyakan rezeki 9/10 datang daripada perniagaan. Memang bila kita start buat perniagaan, memang kita tahu the reality sebenar. Kawan yang mana satu, lawan yang mana satu, supply chain yang bagaimana, market sekarang yang bagaimana. Kalau kita buat bisnes, memang anda akan nampak the reality in a very significant and clear way. Ya, sekarang anda boleh start buat part-time business pun macam-macam sekarang, online business dan sebagainya. So anda boleh belajar lah. Baik, nasihat yang kedua ini adalah financial literacy. Sekarang anda ada lepas SPM, come on, anda dah ada Google, YouTube, banyak internet dah banyak tentang ilmu-ilmu keuangan. Ini antara benda-benda yang saya terlepas pandang. So penting kalau anda tengok Maslow's Hierarchy of Needs yang diperkenalkan oleh seorang American psychologist, dekat bawah-bawah tu, untuk kita survive, kita memang kena settlekan kita punya basic needs, physiological needs, makan, pakai kita, rumah, tempat tinggal dan sebagainya. Banyakkan aset, bukan liability, itu penting. So untuk financial literacy, saya cadangkan buku ini. Dua buku ini saya cadangkan. Yang ini adalah The Psychology of Money by Morgan Housel. So kita bukan sekadar kena belajar tentang teknik dan taktik berkenaan dengan duit, tapi kita kena faham psikologi, minda dan hati of duit. Ini penting, antaranya dia memang dia cerita tentang kita kena faham tentang duit ini. Antara fungsi duit adalah sebagai multiplier. Dia akan multiply apa yang ada dalam diri kita. Kita tahu dalam diri kita ni banyak kebaikan. So dengan adanya duit yang berkat, insya-Allah kebaikan anda akan dapat diperlipat kali gandakan. Itu yang bagusnya buku ini. Saya share buku ini. Dan kedua adalah buku Rich Dad Poor Dad. Tapi yang ini adalah the increase your financial IQ. Ini saya belum habis baca lagi, tapi saya dah habis baca buku Rich Dad Poor Dad dan Retire Young Retire Rich. Saya cadangkan buku tersebut juga, so anda boleh baca. Yang ketiga
ketiga adalah designing your life pakai Odyssey Plan template. Saya ada letak link dekat bawah. Umur anda sekarang memang umur yang anda kena explore. So anda ada beberapa option. Dalam Odyssey Plan template ini ada 3 jenis kehidupan yang anda boleh design, right? Detail tu saya ada buat video, saya akan letak dekat bawah link dia. Even dekat Stanford University pun mereka pun mengajar pelajar-pelajar mereka untuk design mereka punya future berdasarkan template inilah. So anda boleh pergi dekat link bawah untuk anda sendiri download that template and design your own life mengikut Odyssey Plan template. Okay? Baik, seterusnya pada selepas SPM ini pun saya cadangkan anda work on your personal branding. Oh yes, personal branding zaman sekarang makin mudah dan makin penting sebenarnya. Sekarang anda tak perlu cari kerja bukan anda punya brand, kalau brand anda kuat, kerja cari anda. So tak nak ke macam tu? So insyaAllah untuk anda develop and strengthen your personal brand, saya cadangkan buku ini, Show Your Work by Austin Kleon. Dia memang mencadangkan bahawa antara tipsnya adalah anda tak perlu jadi expert untuk anda tunjuk hasil kerja anda. Dekat mana nak tunjuk? Anda boleh buka dekat anda punya website sendiri, anda punya digital portfolio. Sebagai contoh, anda nak jadi arkitek, daripada sekarang anda dah boleh design dan anda boleh dokumentkan anda punya journey itu dekat anda punya blog, anda punya website, dan anda boleh communicate dengan anda punya LinkedIn punya community. LinkedIn pun by now saya cadangkan anda boleh pergi dan create anda punya LinkedIn account dan start develop anda punya personal branding dan anda punya networking dekat LinkedIn juga. Yang kelima pula, mentor. Penting sangat anda kena tahu dan ada mentor. Mentor ikut apa yang anda sedang idam-idamkan lah kehidupan yang bagaimana anda nak jadi. Contoh mentor, kalau anda jadi lawyer, hire seorang mentor yang ada background lawyer lah. Kalau anda nak jadi YouTuber pun, mentor YouTuber jugalah. Mentor ni penting sebab mereka-mereka ni dah ada pengalaman, mereka dah tahu asam garam. So penting untuk anda rujuk pada mereka dan jadikan mereka sebagai anda punya accountable coach juga untuk keep yourself accountable. Contoh anda dah set tahun ni anda nak buat berapa contoh code dan sebagainya, anda bagi dekat coach anda, mentor anda. Okay, contohlah saya anda punya coach Dr. Nazri, saya dah create 3 apps tahun ni. So 3 bulan pertama saya akan buat satu apps berkenaan dengan fitness, yang kedua berkenaan dengan e-commerce, yang ketiga berkenaan dengan drone sebagai contoh. So bila anda punya mentor tahu tentang benda ini dan you guys akan work together as a team lah, that will be very beautiful dan performance anda akan lebih long lasting. Okay, yang seterusnya adalah emotional intelligence. Anda pada usia sekarang ni memang saya tak boleh nafikan bahawa anda masih turbulence lagi, masih impulsif lagi, masih lagi orang kata hormon remaja itu masih kuat. Ini memang mengikut ilmu-ilmu anatomi dan fisiologi. Anda punya stem cell, anda punya hormon itu masih terbentuk untuk membentuk identiti anda. So tak apa. So that is why saya cadangkan pada usia yang sekarang ini anda fokus juga kepada anda punya emotional intelligence, kekuatan hati anda, emosi anda. Hati pada usia yang sebegini memang penting untuk anda jaga. Anda boleh study lah mana-mana, ambil online course ke dekat YouTube pun banyak juga berkenaan dengan emotional intelligence. Belajar dan empower that emotional intelligence. Kalau saya boleh share sedikit doa yang boleh anda amalkan dalam Islam, ya, kepada yang muslim, anda boleh amalkan doa ini, ya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala taatik. Ya Allah, Tuhanku yang memiliki hati yang berbolak-balik ini, tetapkanlah hatiku. Something like that lah, lebih kurang maksud dia. Penting sangat untuk kita minta pemilik hati kita untuk menetapkan hati kita pada jalan yang lurus, ya, siratal mustaqim itu. Amin ya rabbal alamin. Amalkan doa ini, amalkan juga solat duha untuk anda dimurahkan rezeki lagi. Mudah-mudahan selepas SPM ini, mudah-mudahan anda punya rezeki yang berkat itu untuk anda, mak ayah anda, adik-beradik anda akan terus cemerlang dan gemilang. Amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya adalah penting juga, ingat nabi-nabi kita ataupun orang hebat ni, mereka membesar dengan environment yang tepat. Pilih persekitaran anda punya rakan-rakan dan juga influencer yang anda follow dekat social media, dekat YouTube sebagai contoh. Anda follow, anda subscribe dekat channel-channel yang bagus. Antaranya adalah channel saya lah. Okay, sebab environment pada zaman sekarang ni, zaman usia anda ini memang sangat memainkan peranan yang besar dalam membentuk anda punya identity later on. So pilih betul-betul anda punya TikTokers yang anda follow, YouTubers yang anda follow, influencer lah, tak kisah mana-mana, untuk pastikan anda surrounded with the right energy and the right intention. Itu penting sangat. Pastikan anda berada dalam environment sebegitu. Boleh? Baik, Alhamdulillah, saya harap sangat sekarang anda berasa bersemangat untuk anda menelusuri, menongkah kehidupan post SPM. Bukan post pandemik, post pandemik pun sama juga. Post SPM, post pandemik, banyak cabaran dan insyaAllah juga banyak ruang dan peluang rezeki untuk anda dan kita semua menyelongkar dan menarik rezeki-rezeki yang hebat untuk kehidupan kita juga. Kehidupan kita sekarang dan kehidupan kita akan datang. Amin ya rabbal alamin. So, sekiranya anda belajar something daripada video kali ini, saya hargai sangat sekiranya anda dapat tekan button like dan subscribe, dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah dan kongsilah video ini kepada mana-mana SPM leavers ataupun mereka-mereka yang masih belum pasti
akan perjalanan kehidupan selepas inilah. Dan seterusnya anda boleh tonton banyak lagi video dekat sini. Sekali lagi tahniah dan kita jumpa dalam the next video. Assalamualaikum dan jaga diri semua. Bye bye now.